Boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatihah, surah Fatihah, surah yang kita sentiasa baca lah dalam solat kita, Allah Subhanahu wa taala telah ajar kepada kita satu doa, ya. Satu doa yang mana doa ni sentiasa kita sebutlah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam solat kita. Iaitu Allah ajar kepada kita supaya minta kepada Allah, ya, satu perkara yang penting untuk kita minta, iaitu apa dia? Hidayah, ya. Yang mana Allah ajar kita untuk kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan lurus. Supaya dalam hidup kita ni kita nampak, kita nampaknya perjalanan hidup yang kita lalu ni, mana kita nampak jalan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar. Yang mana apabila kita lalu, kita ikuti, kita akan selamat. Kita akan selamat. Guru saya bagi tahu, doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ajar kepada kita, tidak bagi tahu pada kita, ya, kita sebenarnya tak terfikir pun nak minta. Langsung tidak terfikir nak minta hidayah. Ya, buktinya kita tengok orang kafir lah. Orang kafir mana ada dia minta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak terfikir sebab bagi kita tidak penting. Hidayah ni bagi kita tidak penting. Mana akal kita ni, kita tidak boleh nak memikir tentang kepentingan hidayah, ya. Sebab kita memikir kepentingan pada perkara-perkara lain. Pekerjaan kita pentingnya, untuk perkara tu kita boleh fikirlah, ya, bagaimana kita nak dapat pekerjaan yang baik, ya, supaya kita dapat pendapatan yang baik, supaya kehidupan kita baiklah. Mana kehidupan kita dari sudut duniawi ni baik, kita dapat beli rumah, dapat beli kereta, dia dapat berkahwin, dapat beri nafkah kepada anak-anak. Itu perkara yang kita fikir. Dan perkara yang kita fikir ni orang kafir pun fikir. Bukan kita saja fikir dari hidup kita, ya? Perkara-perkara yang saya sebut ni bukan kita orang Islam saja fikir. Orang kafir yang tidak ada agama pun mereka fikir perkara seperti ni. Ya? Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita perkara yang paling penting supaya kita dapat minta pada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya. Kita kata hidayah ni perkara paling penting. Kenapa tu sekalian? Sebab apa yang kita minta, sama ada kita orang Islam ni minta ataupun orang kafir, daripada hajat mereka masing-masing, mereka minta lah, ya. Cuma mereka tu minta pada berhala mereka, ya, ataupun mereka minta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana apa yang mereka minta daripada doa mereka, daripada hajat mereka, ya, kalau sekiranya diberikan kepada mereka. Contoh kalau kita minta pekerjaan, Allah bagi pekerjaan pada kita. Kita minta kesihatan, Allah bagi kesihatan kepada kita. Kita minta kekayaan, Allah bagi kekayaan kepada kita. Mana nikmat-nikmat yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala tu Allah bagi semua pada kita. Ya, kita minta kenderaan, Allah bagi kenderaan pada kita. Kita minta apa dia lagi? Ya, jawatan, pangkat, kedudukan, semua Allah bagi. Sehingga hidup kita ni penuh dengan nikmat. Nikmat tu dengan arti kata apa yang kita minta tu, ya, dapat semua. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan kepada kamu apa saja yang kamu, semua yang kamu minta.
Sebab tu boleh jadi ada sebahagian manusia ni, segala perkara yang dia nak ni semua dia dapat. Nak duit banyak, dapat duit banyak. Dia nak rumah mewah, dapat rumah mewah. Nak kereta mewah, dapat kereta mewah. Sebab apa? Sebab duit banyak sangat. Jadi segala perkara dia nak semua dapat. Kita banyak tak dapat sebab duit tak cukup. Duit pun banyak dah tapi tak cukup lagi. Gaji 10,000 dah tapi tak cukup lagi. Sebab banyak perkara yang kita nak. Beli dah rumah sebuah. Kalau boleh nak rumah sebuah lagi. Hak rumah sebuah tu kita dah dapat dah, hak nak sebuah lagi tu tak dapat lagi sebab tak cukup duit. Itu manusia kan. Tapi sebahagian manusia yang lain, yang dia nak tu, dia nak apa saja dapat semua. Mana Allah Ta'ala berikan segala nikmat hidup lah kepada dia. Tapi nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia itu, semua nikmat yang dia perolehi di dunia ni, kalau sekiranya Allah tak bagi hidayah kepada dia, satu nikmat Allah Ta'ala tidak bagi. Segala nikmat Allah bagi, cuma satu nikmat Allah Ta'ala tidak bagi. Apa dia? Hidayah. Maka segala nikmat yang dia miliki di dunia ni, kalau dia mati, dalam kehidupan dia selepas mati, sikit pun tidak dapat menyelamatkan dia di hari akhirat. Sikit tak boleh. Mana segala nikmat yang dia miliki di dunia ini, dengan harta yang banyak, rumah yang rumah mewah, kereta mewah, segala kita kata nikmat dunia ni tidak dapat pun memberi apa-apa faedah kepada dia di hari akhirat. Sebab hari akhirat ni hari yang sudah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak memberi faedah kepada manusia harta mereka dan juga anak pinak mereka. Anak pinak di sini makna saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan mereka. Ya, tidak memberi apa-apa faedah kepada mereka. Itu makna tidak dapat membantu mereka seperti mana di dunia. Tetapi sebaliknya contohnya, kan? Kalau seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mana ada sebagai hamba Allah ni, daripada kehidupan dia ni, Allah tak bagi pada dia nikmat dunia ni. Tidak seperti mana Allah bagi kepada hamba yang lain lah. Tak bagi itu bukan arti kata tak bagi langsung. Maknanya Allah Ta'ala tidak bagi kepada dia kemewahan hidup seperti mana Allah berikan kepada orang kafir. Mana dia hidup miskin lah. Hidup dalam keadaan miskin. Susah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, mustad'afun fil ard. Mereka dipandang hina di atas muka bumi ni. Kerana apa? Miskin. Sebab salah satu sifat miskin kan, yang berlaku, dia punya sifat kemiskinan, iaitu dipandang hina. Sebab tu kita tak mahu miskin. Kita sendiri pun tak mahu miskin. Anak keturunan zuriat kita pun kita tak mahu miskin. Sebab miskin ni akan dipandang hina, Allah sebut dalam Quran. Tambah-tambah orang kafir dia akan pandang hina lah. Motor buruk kau contohnya. Rumah pun rumah setinggan kita kata, atau rumah pun menumpang. Jadi dipandang hina lah. Orang tidak akan memuliakan dia. Tidak akan dipandang mulia. Tidak akan dipandang mulia. Sebab tu kita boleh tengok golongan-golongan Myanmar, Bangla kan, yang datang tempat kita dalam keadaan dia rumah tidak ada, kenderaan tidak ada. Kita pandang sesuatu lah pada dia. Kita pandang kadang-kadang kita sendiri orang Islam pun, padahal sama-sama Islam tu, kita akan pandang tengok. Sebab dia tak ada rumah kan. Tambah-tambah kalau kita tengok dia ni, hari-hari duduk kutip sampah. Ada dekat rumah saya tu tengok. Boleh kata setiap hari tu bawa dia punya alat dia tu lah, tolak lah kan, macam kata tolak lah. Kutip ni kutip plastik, kutip kotak-kotak apa semua. Tapi Islam. Jumpa saja, Assalamualaikum, senyum dia. Kita tengok pun sejuk hati dia. Saya hulur kepada dia RM5. Punya dia berterima kasih macam nak sujud pada kita. Punya dia berterima kasih ni macam dia nak sujud pada kita dah. Betapa dia ni. Kita tengok orang fuqara. Sebab tu dalam Quran apa Allah sebut, ada orang miskin. Dia miskin ni ada dua kan. Satu miskin yang tidak meminta,
Yang kedua miskin yang meminta-minta. Lisa'il wal mahrum Allah sebut. Sebab sifat miskin. Jadi sifat meminta-minta tu ada pada orang miskin. Sebab kenapa dia minta? Sebab dia tak cukup keperluan. Keperluan hidup tidak cukup. Allah tak bagi kepada dia, tapi dia Muslim. Jadi Allah tak bagi nikmat kehidupan kepada dia, Allah hanya bagi kepada dia hidayah. Jadi Allah bagi petunjuk kepada dia. Ya. Jadi walaupun kehidupan dia miskin, tapi kehidupan dia akhirat ni mana dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terpimpin. Jadi itu nikmat besar. Hidayah ni Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi pada hamba, sebenarnya itu satu nikmat besar dalam hidup dia. Kenapa? Sebab kalau dia mati, ni Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia semua perkara yang dia nak di dunia dulu tak dapat. Kan, dengan sebab dia nak dia miskin kan. Dia nak tu tak dapat. Cuba kita baca ayat Quran. Ya Allah Taala sebut dalam Quran ni salah satu daripada ciri-ciri ahli syurga, nikmat syurga lah. Nikmat syurga ni apa dia? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka akan memiliki, akan diberikan apa saja yang mereka kendaki. Mereka nak apa saja, mereka akan dapat dalam syurga. Maksudnya walaupun kehidupan mereka di dunia ini banyak perkara yang mereka tak dapat dalam hidup mereka, tapi bila mereka mati, mereka akan dapat banyak nikmat-nikmat di dunia yang Allah sediakan untuk mereka. Ya. Kenapa? Sebab nikmat itu Allah Ta'ala berikan kerana dia memiliki hidayah di dunia terdahulu. Ya. Jadi nikmat hidayah ini akan menyebabkan manusia memperoleh segala nikmat yang besar-besar di hari akhirat, memiliki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya walaupun kehidupan manusia di dunia ini dia tidak ada segala nikmat ni, nikmat dunia kita kata dia tidak ada. Yang dia ada adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah. Ya, mana walaupun dia miskin, dia patuh perintah Allah, dia ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikut petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia mati, nikmat hidayah ini menyebabkan dia memperoleh segala nikmat kehidupan di hari akhirat nanti, iaitu syurga. Kan, syurga yang penuh dengan kemewahan, kenikmatan hidup. Dan dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kan, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka kendaki. Nak apa saja dapat. Nak apa saja dapat ini satu nikmat yang tidak tergambar dengan akal fikiran kita. Ya, kita nak dapat seperti mana kehidupan kita bagi tahu tadi kan. Orang kafir Allah berikan kemewahan kepada dia, dia nak apa saja dapat. Nak tu dapat, nak ni dapat. Itu salah satu daripada nikmat hidup. Ya, cuma jarang-jarang, bukan semua hamba Allah dapat seperti itu. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada sebahagian manusia ni kaya, dia punya kekayaan dia tak boleh nak habiskan kekayaan tersebut. Kekayaan yang ada pada dia ni dia tidak dapat nak habiskan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi kan, wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhi abada. Dia masuk dalam kebun dia kata, orang kafir tu dia kata, dia kafir tapi kaya. Allah bagi kepada dia nikmat yang melimpah ruah. Dia kata kebun aku yakin kebun aku ini tidak akan musnah sampai bila-bila, dia kata. Sebab kekayaan yang Allah bagi kepada dia melimpah ruah, sampai tahap dia yakin daripada harta yang dimiliki ini tidak akan musnah sampai bila-bila. Mana daripada ketujuh keturunan aku lepas ni pun dapat makan harta aku ni. Dahsyat dia. Kan? Tapi satu saja Allah Ta'ala tak bagi, iman kepada dia. Mana hidayah. Jadi apabila dia mati, segala apa yang dia miliki di dunia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan putuskan, mana dia akan tinggalkan semua nikmat ni. Sebab nikmat-nikmat dunia ni, tuan-tuan sekalian, kita akan menikmati segala nikmat hidup dunia ni sebelum mati je. Sebelum mati. Selepas mati tak ada dah. Kita akan tinggal semua. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Berseronoklah kamu dengan perbuatan kufur kamu sebelum kamu mati. Mana sebelum mati? Sedikit sebelum mati. Mana sebelum kita mati nak berseronok-seronoklah. Nak seronok dengan kekayaan, nak seronok dengan harta benda, nak seronok dengan jawatan, nak seronok dengan pangkat kedudukan, nak seronok dengan kereta mewah, nak seronok dengan rumah mewah. Semua keseronokan ini tempoh dia sebelum mati. Sebab apabila mati, putuslah. Dia tidak akan dapat berseronok lagi dengan nikmat-nikmat ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, mati itu qati'ul ladzat, pemutus segala kelazatan hidup. Cuma oleh kerana hidayah tidak ada dalam hidup dia, apabila dia mati,
dia tidak akan rasa apa-apa lagi selepas daripada mati ni melainkan azab Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi nikmat hidup dia ni dia rasa sebelum dia mati. Selepas mati ni dia tidak akan rasa lagi melainkan azab. Ya. Sebab itulah ulama menyebut kalau kita baca dalam surah Fatihah kan, kita duk baca selalu, kalau boleh kita fahamlah. Bila kita doa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kan? Kita berkata apa makna jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita baca, kita Allah ajar pada kita sebut kan. Allah ajar doa ni. Kita minta pada Allah, kandungan permintaan kita pun Allah ajar pada kita. Mana minta perkara ni? Tunjukkan kepada kami wahai Allah jalan lurus, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Jalan yang maksud jalan yang telah dilalui oleh golongan-golongan manusia yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi nikmat yang Allah sebut dalam surah Fatihah ni, nikmat ni nikmat apa dia? Apa makna nikmat ni? Sebab lafaz tu Allah guna siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi nikmat yang Allah bagi kepada mereka ni, pertama nikmat tu nikmat apa dia, dan mereka tu siapa dia? Kalau kita kata nikmat tu nikmat yang Allah bagi pada kafir, takkan kita nak minta kepada Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang telah dilalui oleh orang kafir? Tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, golongan ni, golongan yang telah Allah berikan nikmat kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia mereka ni? Allah sebut dalam ayat lain. An'amallahu alaihim. An'amallahu alaihim dalam surah An-Nisa. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa dia mereka ini? Iaitu mereka dari kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. 4 golongan. Maknanya 4 golongan ni adalah golongan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi pada mereka ni nikmat apa dia? Nikmat yang telah Allah bagi pada nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, 4 golongan ni kan. Jadi nikmat yang Allah bagi pada mereka, nikmat apa dia? Kalau kita kata nikmat itu dengan maksud nikmat kuasa, bukan semua nabi ada kuasa. Ada. Antara nabi yang ada kuasa, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Ada nabi yang ada kuasa, maksudnya nabi yang menjadi pemerintah kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi SAW sendiri sebelum tu, sebelum dilantik menjadi kan, ketika di Mekah kan, Nabi bukan pemerintah. Dah berapa ramai nabi-nabi yang bukan dari kalangan pemerintah. Ya. Dan kalau kita kata nikmat itu adalah nikmat harta kekayaan, berapa ramai nabi-nabi yang kaya semua? Adakah semua nabi-nabi itu kaya? Tak. Bahkan kita tengok di kalangan nabi ni ramai, di kalangan nabi ni miskin. Nabi Isa AS, ya, miskin. Nabi SAW sendiri pun tidak tergolong di orang kaya. Maksudnya orang kafir itu lagi kaya lagi. Kaya dunia, kita kata kekayaan dunia. Ya. Jadi nikmat di sinilah yang Allah Ta'ala bagi tahu ni, golongan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya Allah bagi nikmat apa kepada mereka ni? Nikmat apa yang Allah bagi pada mereka? Yang kata-kata nikmat-nikmat ni tu, iaitu wahyu. Hidayah lah, hidayah tu maksud kita, hidayah tu ni mana? Hidayah, petunjuk. Dan petunjuk ini terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya Allah memberikan wahyu. Wahyu tu satu nikmat besar. Allah berikan wahyu kepada nabi-nabi dan juga siddiqin, syuhada ni. Maksudnya nikmat itu nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi sekarang ini yang kita nak kata wahyu yang ada pada kita sekarang ini, tuan-tuan sekalian, apa dia? Quran ni lah. Quran yang kita baca ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia merupakan nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, nikmat ni nikmat paling besar. Sebab tu bila kita selesai baca surah Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita pun masuk surah Baqarah kan. Dalam surah Baqarah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Ya. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, inilah dia kitab. Zalikal kitab, inilah dia Alkitab. Alkitab di sini semua tafsir kata Quran. Mana ni dia Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan dalam Quran ni, tidak ada apa-apa keraguan. Ni ya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada mereka yang ingin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ni dalam doa, dalam surah Fatihah ataupun dalam solat, kan, kita telah minta perkara yang paling penting dalam hidup kita, iaitu apa dia? Kan, hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita tu hidayah ni, kan. Hidayah ni dia duduk di mana? Terkandung di mana? Dalam Quran. Maksudnya sebab tu Allah sebut inilah dia kitab, ya, tidak ada keraguan dalam kitab ni, menjadi petunjuk. Jadi petunjuk yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala tu ada pada Quran ni. Quran ni kitab petunjuk. Jadi nak bagi tahu kepada kita terusnya, Quran ni kata kita kata jalan yang telah aku berikan nikmat pada mereka. Jadi nikmat tu adalah Quran ni lah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ni, nikmat Quran ni. Quran yang ada bagi kita ni adalah nikmat paling besar. Kenapa? Hidayah tu. Ni ya. Cuma menjadi masalah kepada kita sekarang ni terusnya, kita kata Quran ni nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu nikmat yang besar, nikmat agung, kita kata nikmat yang paling besar. Maksudnya kalau kita kata nikmat, kita tidak nafikan nikmat-nikmat lain itu sebagai nikmat, tetap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma nikmat yang paling besar ni adalah Al-Quranul Karim. Ni ya. Yang jadi masalah kepada kita Quran ni tu sebenarnya, kita tahu nikmat tapi kita tidak rasa nikmat tu. Kan? Kita tidak rasa nikmat Quran ni seperti mana kita rasa nikmat-nikmat yang lain. Ini satu musibah kepada kita lah. Sebab tu sebahagian kita ni dia rasa tak minat dengan Quran. Sebab dia tak rasa nikmat. Bila Allah Ta'ala sebut nikmat, bila kata Quran sebagai nikmat, jadi nikmat ni dia ada dua bahagian nikmat, dia panggil dua istilah lah yang disebut oleh ulama. Pertama kita panggil ainun nikmah ataupun nikmah jasadiyah, dia panggil. Maksudnya physical nikmat. Yang kedua ruhun nikmah, istilah dia. Pertama ainun nikmah, yang kedua ruhun nikmah. Kan? Contoh kita kata tulisan kereta kan. Kereta tu nikmat. Kereta tu nikmat. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kereta tu ainun nikmah, dia panggil ainun nikmah. Tu maksudnya kereta tu sendiri adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pada kereta ni dia panggil ada ruhun nikmah. Maksudnya ruh nikmat tu, ruh nikmat. Jadi ruh nikmat tu maksudnya kita rasa nikmat tu dengan menggunakan kereta. Maksudnya kita guna kereta tu kita rasa nikmat. Kan? Itu dia boleh rasa. Sebab ada sebahagian manusia Allah bagi ainun nikmah tapi Allah tak bagi ruhun nikmah. Jadi dia memiliki nikmat tapi dia tak rasa nikmat. Itu maksudnya. Dia memiliki nikmat tapi dia tak rasa nikmat. Kenapa? Sebab Allah bagi nikmat tapi Allah cabut ruhun nikmah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dia nikmat tu beza. Bagi sebahagian manusia, dia guna kereta BMW, bagi dia biasa, tak ada apa pun. Tak rasa nikmat apa pun. Dia maksudnya dia Allah bagi kereta dia, tapi ruhun nikmat tu, ruh, dia tak rasa pun nikmat, biasa. Tapi sebahagian manusia ni, dia guna kereta kacil buruk je. Wah, insya-Allah, dia kata kacil tu macam satu nikmat besar lah bagi dia. Macam kapal terbang dia, orang miskin, tuan-tuan, orang miskin. Dia tak fikir pun nak guna. Dia dapat kereta kecil tak apa dah. Kereta harga 30,000 bagi dia satu nikmat besar dah. Nampak tak? Dia ruhun nikmat. Jadi Allah bagi nikmat, Allah tak bagi ruh nikmat. Jadi mana-mana manusia ya Allah Ta'ala tak bagi ruh nikmat, dia memiliki nikmat tapi dia tak rasa nikmat tu. Sebab yang kita nak daripada nikmat tu ruh nikmat. Jadi nikmat itu berfaedah kepada kita bila ruh nikmat tu ada. Sebab tu apabila kita memiliki satu nikmat tapi ruh nikmat tu kita tidak ada, jadi nikmat tu macam tidak ada.
Kan? Nikmat ada, tapi ruh nikmat tidak ada. Jadi macam tidak ada ruh. Sebab tu kita, macam contoh kita kata manusia ni kan. Manusia kita ni terdiri daripada jasad dan juga ruh kan. Ya, jasad dan ruh. Diri kita ni berfaedah. Kita ni memberi faedah kepada seseorang ataupun kita merasai sesuatu faedah apabila tubuh kita tu ada ruh. Kan? Ni ruh dalam tubuh kita ni bila ada. Jadi kalau kita pegang handset pun kita boleh rasa nikmat, kita bawa kereta, kita boleh rasa sesuatu lah, kita makan pun rasa nikmat, kita setuh pun rasa nikmat. Jadi kita boleh rasa sebab ruh kita ada. Tapi apabila ruh kita tidak ada, mana mati kita lah. Kan? Kita sendiri tidak boleh memberi faedah kepada manusia. Faedah-faedah yang ada, nikmat-nikmat yang ada sekeliling kita pun kita tidak boleh rasa. Tak boleh rasa apa-apa pun. Ha? Kita hala nasib berani pada mayat si mati. Tak ada faedah, dia nasib berani untuk orang hidup ya. Ha, jadi kalau kita pergi ziarah orang mati, orang nak sedia nasib berani, itu bukan untuk mati tu, untuk mayat tu, untuk orang yang datang ziarah tu. Ha, sebab dia tak ada berguna dah. Begitu juga nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Kalau Allah bagi nikmat, Allah cabut roh nikmat. Jadi nikmat tu macam tidak berguna pada kita. Tak ada apa. Ya. Sebab tu dalam contoh-contoh kita katakan pasangan suami isteri. Kan? Dia isteri ataupun suami, ini satu nikmat. Satu nikmat. Satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Ya kan? Jadi nikmat ni akan dirasai bila ada ruh. Kan? Dia akan rasa kenikmatan. Tapi bila Allah cabut ruh, dia memiliki nikmat tapi dia tak rasa nikmat. Ada isteri pun tak ada seperti mana, tidak ada kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan tu dia panggil ruh kepada nikmat pasangan dia panggil. Lepas tu kita kahwin, kita berkahwin kan. Yang kita nak adalah kebahagiaan. Jadi daripada perkahwinan tersebut, kalau kita rasa kebahagiaan, mana itu nikmat daripada perkahwinan tersebut. Jadi kalau sebahagian manusia, dia kahwin, ya, tapi dia tak rasa bahagia. Ya, sedangkan dia memiliki nikmat tersebut. Dia memiliki suami, dia memiliki isteri, dia memiliki anak, tapi dia tak rasa bahagia. Tak rasa bahagia. Maknanya Allah memberikan nikmat pada dia, tapi Allah tak bagi ruh nikmat. Jadi dia tak rasa ruh nikmat tersebut. Dia tak rasa nikmat. Sebab tu sebahagian manusia, lepas tu dia bercerai. Sebab dia tak rasa nikmat dah. Dia kata ada suami pun macam tak ada. Baik tak ada pula dia kata. Celaka suami aku. Sebab dia kata, walaupun sebelum ni mungkin dia rasa bahagia, tapi sekejap ya. Tapi selepas tu, okay, macam neraka pula kata. Sebab tu dalam, ya, kalau kita perhatikan dalam Quran ni Allah ajar kepada kita, kita minta sesuatu. Contohnya doa-doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, doa yang Allah ajar kepada kita ni, yang kita tak fikir pun sebenarnya. Sebab tu kalau kita minta, contoh Allah ajar pada kita, kalau kita nak kahwin, kita minta pasangan kita tu jadi penyejuk mata. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami ni, sama ada lelaki, suami ataupun isteri. Kalau isteri, suami dia lah. Kalau suami, isteri dia. Dan wa dhurriyyatina, daripada zuriat kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata tu nikmatnya. Penyejuk mata tu ruh nikmat. Jadi penyejuk mata tu ruh, dia panggil ruh kepada nikmat suami isteri tu. Kan? Kalau kita dapat pasangan tu tidak qurratu ayun. Jadi tak ada nikmat. Penyejuk mata ni apa maksud? Qurratu ayun ni penyejuk mata. Mana kita tengok isteri tu sejuk hati. Isteri dia tengok suami sejuk hati. Dia penat, dia letih, contoh dia buat kerja kat rumah kan. Dia buat kerja kat rumah, dia penat dah. Bila suami balik, dia tengok suami, masya-Allah, sejuk hati dia. Dia hilang penat dia. Macam suami pula penat kerja kat luar. Bila dia balik rumah tengok isteri dia, masya-Allah. Dia tengok isteri dia senyum apa semua. Sejuk hati, hilang penat dia. Ini qurratu ayun. Jadi qurratu ayun ni anugerah khas. Kan? Hak pasangan hidup ni, ini anugerah umum. Orang kafir pun Allah tak nak bagi. Suami isteri kan. Cuma penyejuk mata. Tengok ni, masya-Allah. Dia bukan masalah lawa comel dah. Dia penyejuk mata ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun isteri dia tidak cantik, suami dia tidak semak, tak apa, tapi penyejuk mata. Kan? Dia bukan masalah cantik comel, dia penyejuk mata bukan pada cantik comel tidak kan. Satu perkara yang kita nak cerita. Walaupun kita ada isteri tidak comel, tapi sejuk hati kita tengok. Dia penyejuk hati. Ini anugerah khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ajar kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pasangan hidup kita ni dan anak kita sendiri. Daripada wa min zurriyyatina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Daripada zuriat kita ni penyejuk hati. Mana kita tengok anak kita, insya-Allah. Ni tak jadi masalah ni bila Allah Taala tarik ruhun nikmat ni tuan-tuan. Kita dah di jabat tu sakit kepala dah, fikir pasal kerja kan.
bawa balik tengok isteri betul jadi tambah sakit kepala pula. Kan? Ataupun contohnya isteri penat dah buat kerja kat rumah kan, dengan jaga anak, dengan itu apa semua pakaian. Tengok suami balik jadi nak marah. Tengok tu nak marah dah. Kan? Menambahkan kepenatan. Hak tu bergaduh tu. Tu kadang-kadang kan, suami dia tak mau balik tu. Tak balik kan. Tak duduk kat luar lagi seronok kata. Orang kafir lagi lah dia cari kelab malam lah, cari macam-macam lagi lah, pelacur lah. Orang kafir. Dia tak mustahil Islam pun ada juga seperti itu, sebab dia tak ada panduan. Ini kita cerita ruhun nikmah. Ruhun nikmah ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita ni Allah Taala telah berikan kepada kita Quran ni satu nikmat. Jadi kita tak boleh nafikan Quran ni nikmat hidup kita. Cuma persoalannya kita rasa tak nikmat. Kan? Quran yang ada pada kita rasa tak nikmat. Rasa nikmat dan tak kira dah. Kan? Kita baca kita rasa nikmat, kita tadabbur ayat Quran kita rasa nikmat, kita amal Quran kita rasa nikmat. Kan? Jadi ada Quran ini, kan, ada nikmat ni tidak semestinya kita ada faedah daripada nikmat tersebut. Jadi faedah tu pada ruh tadi kita boleh rasa nikmat Quran. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, Allah bagi pada mereka rasa ni semua ni. Dia rasa nikmat tersebut. Kan? Mana Quran Allah bagi dia boleh rasa nikmat. Sebab tu kita tengok di kalangan sahabat, mereka tak minat kepada dunia-dunia ni sebab mereka sudah dapat nikmat yang paling besar. Kita sekarang ni kenapa kita berebut kan? Kita berebut nak tu, kita berebut nak pangkat, kita berebut nak jawatan, kita berebut nak kuasa. Sebahagian manusia dia gila nak pada kuasa kan, sebahagian manusia dia gila nak pada jawatan, nak pada harta nak ni. Kenapa? Sebab dia tak dapat lagi, dia tak rasa lagi nikmat ni. Makna nikmat paling besar dia tak rasa, dia tak dapat lagi. Bila dia tak dapat, dia akan mencari-cari nikmat yang dia nak rasa. Tapi bila Allah dah bagi nikmat yang besar pada dia, dia tak mahu dah, sebab dia dapat nikmat paling besar lah. Ya. Orang yang ada kereta sebuah kenderaan, harga kereta ni 25 juta. Rolls apa ni? Kena sebut pun tak pandai tu. Kita tengok harga tu berapa? 2.5 juta tu Ustaz. Kereta tu. Dia ada kereta tu dah, kereta mahal dah. Harga kereta dia sebuah 2.5 juta. Dia tak pandai dah kereta 50,000 ni. Mana ada pandai dah. Betul tak? Kereta apa lagi? Nak pandai apa lagi ni? Harga 50-60 ribu ni. Kereta saya 2.5 juta dah. Duk parking depan rumah. Jadi kalau salesman lagi offer pada dia, tuan beli lah kereta ni 50,000, 60,000. Tak beli dah. Dia tak mahu dah nikmat-nikmat ni. Kan, kata ni harga apa kereta ni? 200,000, ada 300,000 wifi kan. Saya ada 3 juta dah kereta. Sebahagian manusia 3 juta kereta dia. 5 juta pun ada. Contoh kita kata. Dia dapat nikmat paling besar dah, kereta paling mewah dah. Nak apa lagi kereta ni? Kan? Sebab tu kita jangan pelik Nabi SAW bila musyrikin Mekah tawarkan kepada dia, wahai Muhammad, kami nak sediakan untuk kamu ni. Ya, kami nak angkat kamu jadi pembesar. Kami nak kumpulkan harta untuk kamu. Ya. Kamu tak mahu. Dalam hadis sahih. Sebab Nabi sudah ada nikmat yang paling besar dalam hidup dia, Quran. Sebab tu orang yang Allah bagi nikmat Quran ni, dia akan ada satu sifat lagi. Dia tak minat pada nikmat dunia. Bukan dia tolak dunia dah, jadi tak minat. Walaupun dia tak minat. Tak minat tu kenapa? Sebab dia sudah dapat nikmat yang paling besar. Itu alamat dia. Ya, sebab tu dia boleh tinggal dunia. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi kan. Kenapa Abu Bakar, Abu Talha kan? Kenapa dia boleh infak harta dia banyak? Abu Bakar sampai habis harta dia, Umar separuh harta dia. Dia boleh infak banyak-banyak. Sebab cinta dia kepada dunia ni tidak ada dah sebenarnya. Kenapa tidak ada? Kenapa dia tidak? Sebab dia sudah mencintai Allah dan Rasul. Dia sudah mencintai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah dapat dah. Sebab tu dalam ada satu surah nama surah Kausar kan. Surah Kausar. Saya baca tafsir surah Kausar ni, minat kita pada kalimah Kausar tu kita letak nama anak kita Kausar. Ada seorang nama saya ni Kausar, Muhammad Kausar, lelaki. Kausar ni Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah bagi pada kamu wahai Kausar. Kausar di sini ada beberapa tafsiran lah, cuma kita nak bagi tahu ni kan. Salah satu daripada makna Kausar iaitu haud Nabi SAW, telaga Nabi di hari akhir nanti.
Kan, dia panggil telaga Kausar. Kan? Kolam Nabi tu dia panggil Kausar. Ada. Jadi di antara ciri Kausar ni, ciri-ciri telaga Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis sahih dalam Bukhari pada Nabi kata man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada, kata Nabi SAW. Siapa yang minum air telaga ni, siapa yang minum air telaga Kausar ni, kan? Sebab bukan semua boleh minum ni. Kan? Sebab dalam hadis Nabi ada golongan manusia yang Nabi halau. ada umat Nabi orang Islam ni. Orang Islam umat Nabi, orang kafir memang dia dapat awal tak boleh minum dah. Mana golongan yang sudah sampai dah nak minum, sampai dah di tempat ni nak minum telaga air telaga Nabi SAW, tapi tidak dibenarkan, bahkan dihalau oleh Nabi SAW. Ni ada golongan. Tak apalah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada golongan tersebut. Cuma Nabi kata siapa yang minum air ni, dalam hadis sahih, man syariba minhu lam yazma' ba'dahu abada. Siapa yang minum air ni, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Mana dahaga tidak ada? Apa makna dahaga tidak ada? Apa maksud dia tidak dahaga? Maksudnya dia tak perlu dah kepada air. Kenapa tak perlu pada air? Sebab dia tak dahaga. Dia tak dahaga, dia tak perlu kepada air. Kita minum air tu kenapa? Sebab kita dahaga kan? Kita makan tu sebab kita lapar. Kan? Macam sekarang ni, kalau saya dahaga kan, saya nak kepada air tapi tak boleh minum lah sebab puasa kan. Jadi kita perlu kepada air sebab kita dahaga. Bila dahaga makna kita tak perlu kepada air. Kenapa kita tak perlu kepada air? Sebab kita tidak dahaga. Kenapa tidak dahaga? Kenyang, dia panggil kenyang. Kenyang tu, kenapa kenyang? Sebab kita sudah minum air telaga Nabi SAW. Sebab tu doa Nabi kan, Nabi ajar kepada kita, jauhilah kita daripada nafsu yang tidak kenyang. Min nafsil la yashba', nafsu yang tidak kenyang. Makna nafsu yang rasa tidak cukup. Ada dah tak cukup, habis kita. Kita akan mati dengan tak cukup seperti itu. Tak cukup. Kereta 4 buah dah tak cukup lagi. Rumah tak cukup, dia tak cukup. Ini bahaya. Kan? Jadi kalau kita berhati, yang Kausar yang Allah bagi pada Nabi SAW, telaga tu, itu di hari akhirat. Kalau dalam ayat yang kita baca surah Kausar, tuan-tuan, siapa-siapa yang belajar bahasa Arab kan, dia akan faham. Apa maksud dia? Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad Kausar. Maksudnya Kausar, Allah telah ada Kausar yang telah Allah bagi kepada Nabi. Kausar makna telaga tu, itu Kausar yang Allah akan bagi pada Nabi di hari akhirat. Allah tak bagi lagi. Allah akan bagi di hari akhirat nanti. Mana bila berlaku di hari akhirat, kan Nabi akan ada telaga tersebut. Tetapi Kausar yang telah Allah bagi kepada Nabi di dunia ni, maksudnya ketika nama Nabi hidup ni. Sebab itu dia panggil fi'il madhi. A'tainaka tu makna fi'il madhi. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu Kausar. Jadi apa makna Kausar yang telah Allah bagi pada Nabi tu? Makna Nabi sudah dapat Kausar di dunia ni. Apa dia, tuan-tuan? Apa dia Kausar? Wahyu Quran ni lah. Quran ni dia panggil Kausar. Ni wahyu, makna wahyu. Allah telah berikan kepada Nabi tu wahyu, Kausar. Kausar ni makna dia tuan-tuan, kebaikan yang cukup banyak. Itu maksudnya. Satu pemberian Allah yang terkandung padanya segala kebaikan. Itu kebaikan banyak, kasirul khairat, banyak kebaikan. Jadi terkandung dalam wahyu ni. Jadi Allah telah berikan kepada Nabi SAW Quran ni sebagai Kausar. Maksudnya Kausar di dunia ni Quran. Itu maksud dia. Kausar di dunia ni Quran. Sebab tu dia punya sifat Quran dengan sifat Kausar di dunia, dengan Kausar akhirat sama. Maksudnya kalau Kausar di hari akhirat, siapa yang minum air telaga Kausar, maksud dia sudah hilang dahaga. Dia tak perlu kepada air. Lepas tu tuan-tuan kena ingat, ahli syurga ni Allah Ta'ala sediakan air yang begitu banyak. Bukan kerana mereka dahaga dah. Air itu bukan untuk menghilangkan dahaga. Air itu untuk menikmati. Bukan kerana dia dahaga dah. Dia tidak dahaga. Nabi sebut dalam hadis kan, dia tidak dahaga, dia tidak sakit perut, dia tidak kencing, dia tidak letih, dia tidak penat, ahli syurga ni. Manakala tidak ada air pun tak apa. Tapi air banyak tu untuk menikmati. Ya. Jadi Kausar di dunia ni, dia sifat dia sama seperti mana Kausar di akhirat. Maksudnya, siapa yang dapat Quran di dunia ni, dia tak perlu dah nikmat lain. Dia tak perlu tu dengan kata dia tidak minat dah. Sebab dia sudah dapat nikmat yang besar. Tapi apabila kita tak dapat nikmat yang besar tu, kita tak dapat nikmat ni, hak ni yang kita rasa tak cukup ni nikmat ni.
Allah dah bagi kekayaan kepada dia, tak cukup nak jawatan lagi. Allah bagi jawatan, tak cukup nak kuasa lagi. Allah bagi kuasa, tak cukup nak ni. Macam-macam lagi nak. Jadi tak cukup. Dia bagi tak kenyang, tak kenyang. Kenapa? Sebab dia tidak dapat sesuatu yang mengenyangkan dia, iaitu Quran. Batu ikhtiar kita sekarang ni supaya kita dapat rasa nikmat Quran ni. Hak Quran ni memang sudah ada pada kita. Masing-masing ada Quran ni. Cuma kita rasa tak rasa Quran. Kan? Batu Nabi SAW, kita tengok Nabi kan. Bila Nabi solat, dalam solat tu baca Al-Quran lah, kita maklum lah. Dalam hadis sahih, Nabi SAW satu kali tu Nabi solat sunat. Nabi solat sunat, sahabat pun ikut belakang. Nabi baca surah Baqarah. Kan, sahabat pun ikut. Sahabat sangka habis Baqarah, Nabi rukuk. Habis Baqarah, Nabi sambung lagi Ali Imran. 4 juzuk. Sahabat yang ikut belakang, sahabat sangka habis Ali Imran, Nabi rukuk. Habis Ali Imran, Nabi sambung pula An-Nisa. Hampir 7 juzuk. Habis An-Nisa, barulah Nabi SAW rukuk. 3 surah, 1 rakaat. 3 surah, 1 rakaat. Kita kalau baca 1 rakaat, 3 surah, 7 juzuk kita. 7 juzuk, apa perasaan kita? Hak perasaan tu memang sakit hati dah. Kaki kita ni agak-agak boleh masuk hospital tu kan. Sebab apa sakit kan? Dia kalau 7 juzuk 1 rakaat ni, hati pun sakit, kaki pun sakit. Hati pun sakit juga kalau imam baca panjang kan. Batu Aisyah radhiyallahu taala anha bila tanya tentang solat Nabi waktu malam, macam mana Nabi solat? Bekak kaki, Aisyah kata. Bekak kaki. Kenapa bekak kaki? Kenapa? Sebab berdiri lama. Kalau kita nak rasa bekak kaki, kita cuba berdiri lama dalam solat, bekak kaki kita. Tapi kalau kita buat tak sempat bekak kaki, dia bekak hati dulu. Dia hati kita bekak dulu. Oh, dahsyat Nabi SAW solat. Kan? Kenapa? Sebab tenggelam dalam nikmat. Saya sudah cerita dah sebenarnya. Nabi sudah tenggelam dalam nikmat baca Quran. Sebab Nabi orang yang paling faham tentang Quran. Dia rasa nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang Allah Ta'ala sediakan dalam wahyu ni, yang tidak ada dalam nikmat dunia ni. Tu nikmat Quran. Sebab tu Nabi tak memang buka kaki, tapi Nabi tak rasa sakit, penat tidak rasa, letih tidak rasa. Sebab apa? Sebab tenggelam. Kita sudah baca dalam tafsir surah Yusuf kan. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana perempuan-perempuan apabila mereka tengok Nabi Yusuf AS, apa berlaku? Mereka telah potong jari-jari mereka. Potong begini, iri. Pisau tu mereka telah iri tangan-tangan jari mereka sehingga berdarah kan. Jadi di situ timbul persoalan, mereka tak rasa sakit ke? Kan? Jadi mereka tak rasa sakit, kenapa? Sebab mereka sudah tenggelam dalam nikmat melihat Nabi Yusuf AS yang penuh dengan kecantikan ketika itu, kekacakan. Ya, jadi boleh mana tenggelam, dia panggil tenggelam dalam nikmat. Nah kan. Lepas tu kalau kita tengok manusia bila dia tenggelam dalam nikmat dunia kan, dia tak rasa dah. Tak rasa sakit, tak rasa penat. Dah, tengah-tengah panas pun sanggup sebab dia tenggelam. Dia nampak 3 juta ni. Dia nampak ni saya duduk sini ni kan, sejak hujan ni pelantar minyak contohnya. Sanggup dia sanggup buat. Kenapa? Dia nampak tu 1/2 juta dapat. Dia sanggup buat. Tu sifat dia. Tu dunia. Hak ni nikmat akhirat. Seorang sahabat Nabi SAW dalam satu peristiwa, dia apa panggil, ditugaskan untuk menjaga ribat, maksudnya jaga sempadan waktu malam tu. Jadi bila tengah malam, sementara kalau kita mungkin tengok Facebook dah. Sambil-sambil duduk saja ni tengok Facebook. Sahabat Nabi SAW, dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat. Dalam keadaan dia solat tu, tiba-tiba musuh telah panah dia. Panah kena betis, kena di betis. Panah tu, anak panah kena di betis ketika itu, keluar darah. Di situlah sebahagian ulama yang mengatakan darah tidak najisnya. Sebahagian mazhab Syafi'i kata najis kan, sebahagian mazhab kata tidak najis. Sebab sahabat tak berhenti ketika tu. Kalau najis dia kena berhenti lah. Kan? Jadi ketika tu, ya, kena panah. Kalau kita memang berhenti lama dah solat kan, tak, sahabat teruskan solat ketika tu. Kan? Terus solat ketika itu, tenggelam dalam solat, dalam bacaan Quran, tenggelam dalam nikmat, sehingga tak rasa sakit. Kita tak perlu anak panah, nyamuk sekor je rosak dah solat kita. Nyamuk sekor hingga
Rosak habis dah solat kita. Sahabat anak panah. Ini sahabat Nabi SAW. Kenapa dia tenggelam dalam nikmat Quran? Jadi kita nak usaha sekarang supaya nikmat Quran yang Allah bagi pada kita ni, biar kita rasa nikmat tersebut. Cuma nak rasa nikmat ni macam mana? Macam mana kita nak rasa nikmat Quran? Kita kena ada hubungan dengan Quran ni. Kena baca Quran selalu, kena tadabbur ayat-ayat Quran, kena amalkan Quran, baru kita rasa nikmat Quran. Kalau Quran ni kita belikan, kita letak dalam almari, bagi anak-anak baca, memang kita tak terasa sampai mati nikmat. Hok baca anak-anak, siapa lah hacu Quran dia baca. Kita tak pernah baca, buka pun tak pernah. Jadi nak rasa nikmat macam mana? Jadi nikmat Quran ini akan dirasa bila kita ada hubungan dengan Quran. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang Allah bagi pada kita ni, yang disebut sebagai bulan Quran. Sebab Ramadan ni memang jelas dalam hadis sebut bulan Quran, mana bulan yang ada hubungan dengan Quran. Penurunan Quran. Dalam bulan Ramadan Nabi bertadarus Al-Quran dengan Jibril AS. Setiap malam Nabi bertadarus Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita pada tahun ni mendekatkan lagi kita dengan Quran, sehingga kita terasa nikmat Quran ni yang boleh membawa kita selepas daripada Ramadan ini, kita bersama-sama sentiasa dengan Quran sampai kita mati. Ini. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa sekadar inilah untuk tazkirah pada petang ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaiklah yang untuk kehidupan kita ni. Dan kita doa juga pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan Ramadan ini bukan yang terakhir untuk kita, insya-Allah. Sekian saja untuk petang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.